أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, melaksanakan apa juga perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan di sebalik amalan ataupun kebaikan-kebaikan atau apa yang kita namakan sebagai ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap dapat menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita menyambung membincangkan beberapa lagi persoalan yang diperjelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam dalam menerangkan kepada kita tentang hadis yang keempat yang dikumpulkan dalam kitab ini, hadis yang menceritakan kepada kita tentang beberapa persoalan, antaranya tentang persoalan tahap ataupun sifat kejadian manusia dan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam pertemuan ilmu ataupun perkongsian ilmu yang telah lalu telah pun kita membincangkan tentang persoalan yang disebut dalam kitab ini di bawah tajuk bilakah roh ditiupkan ke dalam janin. Jadi ketika mana banyaknya riwayat-riwayat yang ada yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia daripada yang seawal-awal peringkat hingga kepada yang seterusnya, dan di antara peringkat tersebut ialah ketika mana janin yang berada dalam rahim ibu itu akan ditiupkan roh ataupun diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu ulama berselisih pandangan berkaitan dengan masa bila. Bilakah waktunya, bilakah ketikanya, masanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ataupun memberikan roh ke dalam janin yang ada dalam rahim seorang ibu ataupun seorang wanita. Dia telah pun kita melihat di dalam apa yang disebutkan dalam kitab kita ini di muka surat yang ke-194, ketika mana terdapat banyaknya pandangan-pandangan para ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang tertentu, yang mana ada di antaranya yang diterima dan ada di antara yang boleh dipersoalkan. Lalu pada malam ini Imam Ibn Rajab Al-Hambali membawa datang pula kepada pada persoalan yang berkaitan dengan pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi bila banyak pandangan-pandangan, bila banyak pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan persoalan yang kita sebutkan tadi,
maka apa pula pandangan Imam Ahmad. Kita sedia maklum Imam Ibn Rajab Al-Hambali ini merupakan salah seorang daripada anak murid ataupun yang bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi banyak pandangan guru dia lah yang dia bawa dalam kitab ini. Jadi bila mana kata banyaknya perselisihan ataupun pandangan ataupun pendapat para ulama dalam soal yang kita sebutkan tadi, maka dibawa datang pula pandangan Imam Ahmad dalam perkara ini. Maka di bawah tajuk pandangan Imam Ahmad di muka surat yang ke-195 dalam kitab yang kita gunakan ini, disebutkan Imam Ahmad mengeluarkan pandangannya yang masyhur berasaskan kepada zahir hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Maka itu apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kalau kita tengok dalam kitab asalnya, kata dia wabanal Imamu Ahmad mazhabahul masyhur anhu ala zahir hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Maka Imam Ahmad mengeluarkan pandangan dia, yang mana pandangan ini pandangan yang masyhur berdasarkan kepada zahir hadis Ibn Mas'ud, di mana beliau berpendapat bahawa roh bayi ditiupkan selepas tempoh 4 bulan. Maka itu pandangan Imam Ahmad. Maka apabila janin gugur selepas genap 4 bulan, maka dia hendaklah disembahyangkan. Ini kerana janin itu telah ditiupkan roh ke dalamnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka ni pandangan Imam Ahmad dalam persoalan yang berkaitan dengan bila roh itu ditiupkan. Kalau kita berbalik semula kepada persoalan yang kita sebutkan tadi di muka surat yang ke-194, kita mendapati banyak pandangan yang berkaitan dengan persoalan yang tersebut. Ada yang menyatakan selepas 4 bulan, kemudian ada pula sebut kata 4 bulan 10 hari dan macam-macam lagi lah. Jadi daripada pandangan-pandangan yang banyak ini, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, guru dia Imam Ahmad, berpegang kepada zahir hadis Ibn Mas'ud yang mengatakan bahawasanya janin ditiupkan roh selepas 4 bulan. Jadi ketika itu timbul satu hukum, apa dia? Jika sekiranya janin itu gugur selepas daripada tempoh 4 bulan, maka dari segi hukum janin tadi hendaklah disembahyangkan. Kenapa? Kerana janin itu telah pun ditiupkan roh ke dalamnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka ni pandangan Imam Ahmad dalam persoalan yang kita sebutkan tadi. Lalu pendapat ini juga diriwayatkan daripada Sa'id ibn al-Musayyib, Ishaq ibn Rahawai, dan salah satu daripada dua pandangan Imam Asy-Syafi'i. Serupa juga ulama-ulama lain sebagaimana Sa'id ibn Musayyib, Ishaq ibn Rahawai, dan salah satu pandangan imam dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan perkara yang sama. Maksudnya kalau seorang bayi dalam perut tadi dia meninggal dalam keadaan tempoh dia meninggal tu lebih 4 bulan ataupun 4 bulan, maka ketika tu dia kena dia kena disembahyangkan. Dia kena disembahyangkan. Kenapa? Kerana tempoh tu dianggap telah pun ada nyawanya. Jadi bila dia hidup barulah dia hukum mati. Kalau sekiranya dia tak hidup, macam mana kita nak hukum dia mati? Ketika itulah pandangan golongan ulama yang berpendapat dengan zahir hadis ini menyatakan bahawasanya waktu ataupun masa ataupun tempoh seseorang janin ataupun janin itu ditiupkan roh ke dalamnya lah selepas daripada 4 bulan. Baik, maka ramai ulama menukilkan bahawa Imam Ahmad berkata, apabila janin sampai usia 4 bulan 10 hari, rohnya ditiupkan dalam tempoh 10 hari itu, dia juga mestilah disembahyangkan jika berlaku keguguran dalam tempoh yang tersebut. Jadi ramai para ulama berpendapat dengan pandangan Imam Ahmad ni lah. Lepas daripada 4 bulan tu, dalam tempoh lepas 4 bulan tu lah, maknanya dalam keadaan barulah janin tadi ditiupkan roh ke dalam dia ataupun diberikan nyawa. Baik, maka dalam satu riwayat ataupun dalam riwayat Abu Al-Harith, Imam Ahmad berkata, maka kalau kita melihat kepada satu lagi riwayat yang menceritakan tentang perkara ini, dalam kitab asal berbunyi waqala fi riwayati Abi Al-Harith anhu
takunu nismatu nutfatan arba'ina laylah wa 'alaqatan arba'ina laylah wa mudghatan arba'ina laylah thumma takunu 'azaman wa lahma fa idza tamma arba'ata ashhur wa 'ashra nufikha fihi ruh. Baik, maka dalam suatu hadis yang lain ataupun satu riwayat daripada Abu Harith, Imam Ahmad berkata manusia semasa di dalam rahim menjadi air mani selama 40 hari ataupun 40 malam, kemudian seketul darah beku selama 40 hari tempoh yang sama, dan seketul daging selama 40 hari tempoh yang sama juga. Kemudian dia menjadi tulang dan daging. Jadi daripada air mani tadi jadi segumpal daging, seketul darah, kemudian daging, kemudian baru ada mana kata tulang dan sebagainya. Maka apabila genap tempoh 4 bulan 10 hari, maka roh ditiupkan ke dalamnya. Maka ni di antara riwayat yang juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Baik, lalu dalam masalah ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam persoalan perbandingan antara semua riwayat. Jadi bila dia dah terang tadi asalnya punca perselisihan tadi berlaku kerana banyaknya cerita, kemudian dibawa datang pula pandangan guru dia macam mana, kemudian diterangkan pula kepada kita kalau kita nak bandingkan, nak tengok di antara banyak-banyak cerita ni, banyak-banyak hadis ni, banyak-banyak riwayat ni, kalau kita nak bandingkan, maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر و10. Baik, apa kata dia? Maka zahir riwayat ini menunjukkan bahawa janin tidak ditiupkan roh ke dalamnya melainkan selepas genap 4 bulan dan 10 hari sebagaimana dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kama ruya an Ibn Abbas. Baik, maknanya berdasarkan kepada satu lagi riwayat. Hadis yang ada dalam kitab ni diambil daripada Ibn Mas'ud. Tapi kalau kita buka satu lagi mana kata hadis, satu lagi riwayat daripada antaranya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka diceritakan zahir hadis itu menceritakan bahawasanya janin akan ditiupkan roh selepas mana sempurna kejadian 4 bulan dan 10 hari. Baik. Manakala semua riwayat-riwayat sebelumnya daripada Imam Ahmad hanya menunjukkan bahawa roh ditiupkan dalam tempoh 10 hari selepas genap 4 bulan, maka inilah pendapat yang terkenal daripada beliau. Maka disambung kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, war riwayatul lati qabla hadhihi an Ahmad innama tadullu ala annahu yunfakhu fihi ruhu fi muddatil 10 ba'da tamamil 4 wa hadha huwa al-ma'ruf anhu. Baik, maka itu yang disebut sebagai persoalan mana pandangan Imam Ahmad. Jadi pandangan-pandangan yang lain tu menunjukkan bahawasanya Imam Ahmad menyatakan bahawasanya dalam tempoh 4 bulan itulah maka barulah proses peniupan roh berlaku. Dalam mana? Dalam beberapa hari lepas daripada 4 bulan, dalam masa 10 hari itu. Lepas daripada 4 bulan, waktu itulah baru mula nak tiup. Jadi bila? Dalam tempoh 10 hari lepas daripada 4 bulan tu. Maka ini pandangan yang masyhur yang merupakan pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik. وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر و10 ما بال 10 قال ينفخ فيها الروح. Baik, maka begitu juga jawapan Ibn Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib, salah seorang juga ulama yang terkenal, ketika ditanya mengenai iddah wanita yang kematian suami. Suatu hari Sa'id Ibn Musayyib ni orang tanya kepada dia, kalau seorang isteri tadi meninggal dunia, suami meninggal dunia, isteri tadi iddah dia berapa lama? Maka Sa'id Ibn Musayyib menjawab 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari.
Lalu orang yang bertanya mengatakan, pasal apa ada 10 hari itu? Apakah 10 hari itu? Kenapa kata 4 bulan 10 hari? Kenapa tak 4 bulan aja? Maka pendapat ataupun Sa'id ibn Musayyib menjawab, kerana roh ditiupkan dalam tempoh itu. Dalam tempoh 10 hari lepas 4 bulan tu. Pasal itu mana kata kena tunggu 4 bulan 10 hari. Maka ini juga pandangan Sa'id ibn Musayyib yang bersependapat dengan pandangan yang masyhur pada pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik. Maka disebut lagi, para doktor pula menyebutkan wa amma ahli tibb fadzakaru anna al-janina in tasawwara fi 35 yawman taharraka fi 70 yawman wa wulida fi 210 ayyam. Baik. Dan para doktor pula menyebutkan jika janin terbentuk dalam tempoh 35 hari, maka dia bergerak dalam 70 hari dan dilahirkan dalam tempoh 210 hari. Maka ini pula pandangan maknanya ahli perubatan, mereka yang terlibat dalam mana kata ilmu perubatan yang dibawa datang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi jumlah tadi wadzalika sab'atu ashhur. Jadi kalau campur tadi, semua mana kata hari-hari tadi jumlahnya ialah 7 bulan. 7 bulan. Baik. Kemungkinan proses pembentukan dan kelahiran adalah lebih awal ataupun lebih lewat beberapa hari. Maka apabila pembentukan berlaku dalam tempoh 45 hari, maka janin pula akan bergerak dalam masa 90 hari dan dilahirkan dalam tempoh 270 hari. Maka jumlah itu ialah 9 bulan. Itu kiraan yang disebut oleh para ulama berdasarkan pandangan mereka terhadap apa yang disebut oleh mana kata mereka yang punya pengetahuan dalam ilmu perubatan. Jadi kalau pembentukan tadi berlaku dalam tempoh mana kata 35 hari, maka dia akan bergerak dalam masa 70 hari dan dilahirkan dalam tempoh 210 hari bersamaan dengan 7 bulan, sama ada sebelum tu ataupun lebih lewat daripada tu. Tapi kalau pembentukan tadi berlaku dalam tempoh 45 hari, maka janin tadi bergerak selama 90 hari dan kelahiran akan berlaku pada hari yang ke-270 bersamaan dengan 9 bulan. Ini yang disebut oleh para ulama dalam apa yang mereka sebut tentang persoalan yang berkaitan dengan persoalan mana kata bilakah janin ditiupkan, roh ditiupkan ke dalam janin. Baik. Lalu mereka pula menceritakan tentang persoalan yang berkaitan dengan penulisan 4 kalimah oleh malaikat. Jadi ketika dalam hadis itu Nabi kata bila cukuplah sekian waktu, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menulis tentang 4 perkara yang berkaitan dengan janin ataupun anak yang ada dalam kandungan seorang wanita. Maka di bawah tajuk yang disebut sebagai wa amma kitabatul malak, dan ada pun berkaitan dengan penulisan 4 kalimah oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Maka hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an menunjukkan bahawa penulisan 4 kalimah itu juga berlaku selepas 4 bulan berdasarkan huraian yang lepas. Jadi bila mana kata anak tadi dah pun diberikan nyawa, barulah Allah perintahkan malaikat menulis 4 perkara yang telah pun kita sebut dalam hadis yang telah pun kita bacakan hari itu. Jadi maksudnya yang kita ni pun dah bincang itu dah. Dalam pandangan setengah riwayat kata tulis dulu baru hidupkan. Kemudian ada pula kata hidup dulu baru tulis. Yang ni kita dah bincang dah hari itu, apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang jawapan kenapa. Kalau kita tengok banyak riwayat, ada yang kata tulis dulu baru tiupkan janin. Jumpa pula satu lagi hadis tulis tiupkan roh dulu baru ditulis 4 perkara ni. Maka dah pun diceritakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali sebab dia kenapa terdapatnya perselisihan
percanggahan pandangan dalam masalah mana kata mana dulu, tiup roh dulu ke baru tulis dulu ke baru tiup roh. Ini kita dah bincang dah. Kalau kita nak buka balik dalam kitab kita ni, di muka surat mana kata yang di belakang tu lah, dalam masalah yang berkaitan dengan persoalan mana kata yang kita sebutkan tadi. Baik, jadi cuma nak sebut dalam masalah mana kata penulisan 4 kalimah oleh malaikat itu, maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali berdasarkan kepada hadis Ibn Mas'ud ini juga, maka penulisan itu berlaku selepas daripada tempoh 4 bulan. Baik, maka berdasarkan kepada huraian-huraian yang lepas, antaranya dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Muslim diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wakkalallahu birrahimi malakan yaqul ay rabbi nutfatan ay rabbi alaqatan ay rabbi mudghatan fa idza arada Allahu an yaqdiya khalqaha qala ay rabbi adzakarun am untha asyaqiyyun am sa'id famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummih. Baik, yang bermaksud Allah mewakilkan satu malaikat yang menjaga rahim, lalu dia bertanya, wahai Tuhan, ini dalam bentuk air mani, wahai Tuhan, ini dalam bentuk seketul darah beku, wahai Tuhan, ini dalam bentuk seketul daging. Maka apabila Allah mahu mencipta manusia, maka malaikat bertanya lagi, lelaki ataupun perempuan, celaka ataupun bahagia, apakah rezekinya, bilakah ajalnya, lalu semua itu dituliskan dalam perut ibunya. Maka berdasarkan kepada hadis ini juga, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, zahir menunjukkan tentang persoalan tadilah. Lepas daripada 4 bulan tu, maka barulah malaikat tadi Allah perintahkan tulis 4 perkara. Pertama, sama ada dia ni laki-laki ke perempuan. Kemudian persoalan berkaitan dengan ajal dia, rezeki dia, nanti besok dia ni tergolong dalam golongan orang yang mendapat kebahagiaan ataupun sebaliknya. Maka zahir hadis ini, hadis mana? Hadis Imam Bukhari dan juga Muslim, selari dengan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tetapi hadis ini tidak menyebutkan sebarang tempoh untuk setiap peringkat. Jadi segi maknanya boleh kita sebut serupa. Cuma yang lainnya apa? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim tak dinyatakan air mani itu 40 hari, seketul darah 40 hari, segumpal darah tadi 40 hari, seketul daging 40 hari. Tapi dalam hadis Ibn Mas'ud ada. Tapi maksudnya samalah. Lepas jadi 40 hari mana kata bentuk air mani, lepas jadi 40 hari yang kedua bentuk mana kata darah, lepas jadi mana kata 40 hari dalam bentuk mana kata daging, maka ketika tu Allah suruh malaikat tadi tulis 4 perkara yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan hari itu. Jadi dalam masalah ini, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, zahirnya apa yang boleh kita lihat daripada hadis ni, maka samalah dengan hadis Ibn Mas'ud. Cuma hadis Imam Bukhari dan juga Muslim yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik tidak menyebutkan sebarang tempoh untuk setiap peringkat. Hadis Huzaifah ibn Asid radhiyallahu an yang lepas pula menunjukkan bahawa penulisan berlaku pada permulaan tempoh 40 hari yang kedua. Cuma ada lagi riwayat yang mengatakan bahawasanya 4 benda yang ditulis itu berlaku selepas mana berlaku pada permulaan tempoh 40 hari yang kedua. Ada pula riwayat-riwayat yang lain, cerita-cerita yang lain, hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang persoalan yang tersebut. Baik, yang kedua, Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafaz yang lain daripada Huzaifah ibn Asid, yang mana beliau merafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah bersabda, yadkhulul malaku 'alan nutfah ba'dama
tastaqirru fir rahim bi arba'ina aw khamsati wa arba'ina laylan fayaqul ya rabbi asyaqiyyun am sa'id fayuktaban fayaqulu ay rabbi adzakarun aw untha fayuktabani fayuktabu amaluhu wa atharuhu wa ajaluhu wa rizquhu thumma tutwa as-suhuf fala yuzadu fiha wala yunqas. Baik. Hadis ini menceritakan tentang malaikat masuk kepada air mani selepas ia melekat di dalam rahim selama 40 ataupun 45 malam. Lalu malaikat itu berkata, wahai Tuhan, adakah ianya celaka ataupun bahagia? Lalu dua perkara itu dituliskan. Malaikat bertanya lagi, wahai Tuhan, laki-laki atau perempuan? Lalu dua perkara itu pun dituliskan. Amalan tanah yang diambil malaikat lalu diadun dengan air mani itu, yang disebut sebagai athar, ajal dan rezekinya juga dituliskan. Kemudian lembaran-lembaran itu dilipat dan isinya tidak akan ditambah atau dikurangkan lagi. Maka dalam sebuah hadis yang lain pula ada Imam Muslim menyatakan tentang persoalan 4 perkara tadi ditulis lepas daripada tempoh 40 ataupun 45 hari. Banyaknya riwayat yang menceritakan tentang persoalan mananya masa 4 kalimah tu ditulis. Ada hadis yang kata lepas daripada 4 bulan, ada pula kata lepas daripada 40 hari. Yang pertama ataupun 45 hari yang pertama. Maka dalam riwayat yang lain pula Imam Muslim juga ada menyebutkan innan nutfata taqa'u fir rahimi 40 laylah thumma yatasawwaru 'alaiha al-malak fayaqulu ya rabbi adzakarun am untha. Sesungguhnya air mani berada dalam rahim selama 40 malam, kemudian malaikat akan turun kepadanya lalu berkata, wahai Tuhan, adakah ia lelaki ataupun perempuan? Dalam riwayat lain pula daripada Imam Muslim juga disebutkan li bid'i arba'ina lailan, selama 40 hari ataupun 40 malam lebih sikit. Maka dalam hadis-hadis Imam Muslim ni banyak menceritakan tentang tempoh tu lepas pada 40 hari yang pertama. Hadis yang kita baca ni selepas daripada 4 bulan. Hadis Imam Bukhari yang satu lagi pun lepas daripada 4 bulan. Tapi ada riwayat dalam hadis Muslim menyatakan lepas daripada 40 hari. Masa manusia tadi dalam bentuk air mani, malaikat dah datang tanya dengan Allah, tulis dia ni perempuan ke laki-laki, rezeki banyak mana, ajalnya bila dan sebagainya. Maka itu yang disebut sebagai riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bilakah 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini dituliskan ke atas setiap janin yang ada dalam rahim ibu masing-masing. Baik. Kemudian kalau kita lihat pula dalam satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan pula daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang ketiga. Hadis yang kita baca ni riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang Imam Bukhari sebut hari itu daripada Anas. Ada pula Imam Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah ibn Asid. Dan yang keempat ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Nabi SAW pernah bersabda, apabila air mani berada tetap di dalam rahim selama 40 hari ataupun 40 malam, baik, satu malaikat diutuskan kepadanya, lalu dia berkata, wahai Tuhan, ia celaka atau bahagia? Lalu diberitahu kepadanya. Maka ada pula satu lagi riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir juga
menceritakan perkara yang sama macam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan 4 benda tadi. Antaranya persoalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ditulis lepas daripada 40 hari yang pertama ataupun 40 malam, lebih sikit daripada peringkat yang pertama lagi. Baik, maka sebelum ini telah disebutkan riwayat Asy-Sya'abi daripada Al-Alqamah dan kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, maka zahirnya menunjukkan bahawa malaikat diutuskan kepadanya ketika dia masih terbentuk ataupun berbentuk dalam keadaan air mani. Maka sebelum ni pun dah kita sebut dah dalam keadaan riwayat daripada Sya'abi dan daripada Ibn Mas'ud dan sebagainya menunjukkan tentang waktu ataupun bila dituliskan 4 perkara yang kita sebutkan dalam hadis ini. Jadi maksudnya ada riwayat yang kata lepas 4 bulan, ada yang kata masih dalam bentuk air mani itu 4 benda tadi dah pun ditulis. Dalam keadaan 40 hari dalam bentuk air mani itu, malaikat dah datang dah tulis yang dia ni nanti jadi laki-laki ke perempuan, rezeki banyak mana, ajalnya bila, kemudian dia ni nanti menjadi orang yang bahagia ataupun sebaliknya. Maka ini ada riwayat yang menceritakan tentang tempoh semasa masih dalam keadaan air mani. Tapi ada riwayat yang lain, cerita yang lain, hadis yang lain yang menceritakan tentang persoalan lepas daripada 4 bulan. Baik, maka diriwayatkan juga daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an melalui 2 wajah, yakni sanad yang lain, bahawa beliau berkata, sesungguhnya amalan seluruh manusia dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap hari, maka Allah melihatnya selama 3 saat. Kemudian dibawa pula rahim, lalu Allah Subhanahu wa taala melihatnya selama 3 saat. Maka inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dan dia membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki olehnya, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-6. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dia, yang Allah kehendaki, dan Allah mengurniakan anak-anak lelaki kepada siapa yang Allah kehendaki, atau Allah mengurniakan kepada mereka kedua-duanya sekali. Ini kehendak Allah lah. Ada orang yang Allah beri anak dia semua perempuan, tak, walaupun dia nak anak laki-laki. Ada orang pula mana kata Allah bagi semua anak laki-laki walaupun dia teringin kata nak anak perempuan. Ada pula orang yang Allah bagi campur-campur, laki ada perempuan pun ada. Dan ada pula yang Allah sebut wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan juga Allah menjadikan kedua-dua sekali, iaitu untuk anak-anak laki-laki dan perempuan secara kembar atau berselang-seli, dan dia juga menjadi siapa yang dikehendakinya mandul. Ada juga mana kata orang yang dah berumah tangga tapi Allah tak beri apa-apa. Maka ni semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Maka inilah apa yang disebut sebagai persoalan yang disebut dalam riwayat Ibn Mas'ud tentang bahawasanya Allah melihat amal manusia ni yang dibentang kepada Allah pada setiap hari selama 3 saat. 3 saat. Baik, kalau kita mana kata nak tengok apa makna saat. Saat tu maksudnya dalam bahasa Arab tu kita biasa kata jam lah, saat beberapa jam. Tapi dalam apa yang ditulis dalam nota kaki di bawah ni, kalau kita tengok di hujung tu atas nombor 198 tu, di nombor yang kedua, sa'ah ada beberapa makna. Jadi dalam bahasa Arab ni sa'ah ini boleh kita maknakan dengan beberapa makna. Pertama, antaranya satu tempoh masa yang panjang ataupun pendek. Beberapa tempoh masa lah. Maksud tadi bila kata dalam satu riwayat Ibn Mas'ud Allah melihat seluruh amalan manusia setiap hari 3 saat, maka dalam beberapa masa sama ada panjang ataupun pendek.
Yang kedua, boleh juga kita maknakan sa'ah tadi satu daripada 24 bahagian malam dan siang, maknanya 1 jam. Itu biasa kita sebut kata 1 sa'ah atau 1 jam. Ya, biasa kita pakai 1 sa'ah ni 1 jam lah. Maksudnya boleh juga kita maknakan sa'ah ni satu daripada 24 bahagian malam dan siang. Bermakna kalau satu malam tu ada 24 jam, sa'ah tu satu daripada 24. Baik. Ataupun yang lebih tepatnya berdasarkan zaman Nabi, makna pertama lebih sesuai. Tapi apa yang digunakan dalam hadis-hadis kata para ulama, makna yang pertama tu lebih sesuai lah. Maknanya satu tempoh masa yang panjang ataupun pendek. Tapi berapa lama wallahu alam. Itu yang lebih sesuai kita sebutkan. Walaupun kita boleh maknakan 1 jam. Jadi maksudnya boleh juga kita maknakan kalau 3 saat atau 3 jam sehari. Tapi yang tu agak tak sesuai lah. Kalau kita nak tengok mana yang paling sesuai, kata para ulama, kita gunakanlah makna tu pada zaman yang waktu zaman Nabi hidup hari itu. Sa'ah tadi diguna pakai menunjukkan satu tempoh masa, sama ada panjang ataupun pendek. Itu yang lebih sesuai. Jadi itu yang disebut dalam masalah bila Allah melihat kepada janin itu dalam beberapa masa, maka di situlah Allah mencorakkan. Di situlah Allah bentuk manusia ni jadi macam mana, kemudian mana kata nak dijadikan laki-laki ke perempuan ke, ataupun dicampur aduk ke, ataupun tak jadi apa langsung. Maka ini yang diceritakan oleh para ulama berkaitan dengan maksud ataupun tafsiran surah Ali Imran ayat yang ke-6 dan juga surah Asy-Syura ayat 49 dan yang ke-50. Baik. Dan dibawa pula kepadanya segala urusan rezeki, lalu dilihatnya selama 3 sa'ah dan malaikat pula bertasbih memuji Allah selama 3 sa'ah. Itu maksud kata sa'ah tadi dalam beberapa masa yang tertentu, sama ada panjang ataupun pendek. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menambah, ini adalah sebahagian daripada urusan kamu dan urusan Tuhan kamu. Tetapi hadis ini tidak menetapkan tempoh tertentu tentang melihat urusan rahim yang tersebut. Tapi ada juga hadis yang menceritakan dalam keadaan Allah tengok, tapi tak sebut berapa sa'ah, berapa dalam bentuk tempoh ataupun dalam bentuk yang tertentu. Baik, nanti kita akan sambung insya-Allah dalam masalah yang berkaitan dengan riwayat yang lain pula. Ada lagi riwayat yang lain yang menceritakan tentang persoalan tempoh masa bila. Jadi maksudnya bukanlah mana kata boleh kita kata yang tu betul, ini betul. Makanya banyak tu persoalan-persoalan yang disebut oleh para ulama dalam membincangkan masalah penulisan tadi, lebih kurang semua boleh diguna pakai. Kerana riwayatnya banyak. Yang kata 4 bulan ada, 40 hari yang pertama ada. Nanti kita bincang pula diriwayatkan daripada sekumpulan para sahabat bahawasanya penulisan 4 kalimah tu berlaku dalam masa 40 hari yang kedua pula. Ada hadis kata 40 hari yang pertama dalam bentuk air mani. Ada pula sahabat-sahabat kata tak, 4 benda ni tulis lepas daripada manusia tadi dalam bentuk mudrah, dalam bentuk mana kata dalam bentuk mananya 40 hari yang kedua, dalam bentuk segumpal atau seketul darah tadi. Waktu itulah 4 benda ni ditulis dan seumpamanya. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan penjelasan dan pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam menceritakan kepada kita tentang tempoh waktu, tempoh masa ketika mana 4 kalimah itu ditulis oleh malaikat. Jadi masalah roh tadi ditiupkan pada janin dah selesai, kita dah bincang dah. Hari itu diceritakan pun banyak berlaku riwayat-riwayat yang berlain-lainan. Begitu juga masalah penulisan 4 kalimah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk menulis, maka juga berlaku bermacam-macam pandangan dan juga penjelasan ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak. Dan insya-Allah kita akan bincang beberapa lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan yang disebutkan dalam hadis ini,
InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan juga ruang masa kepada kita untuk berkongsi pandangan dan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kita memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang antaranya persoalan yang berkaitan dengan proses kejadian manusia dan beberapa perkara yang akan kita kongsikan nanti InsyaAllah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.